اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, seluruh pegawai masjid, barisan AJK Masjid, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan salat secara berjamaah, beriktikaf di dalam masjid ini dan duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan segala amalan yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi ganjaran yang terbaik di sisinya. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Pada malam ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan cara-cara kita menyambut tahun baru. Ada beberapa sarangan daripada ulama macam mana kita nak menyambut apa pengisian kita, apa yang patut kita lakukan di awal tahun baru ini 2024. Yang pertama, ulama sebut kepada kita dituntut untuk mengambil iktibar hari-hari yang telah berlalu dalam kehidupan kita, kerana roda masa ini sentiasa berputar. Hari-hari yang telah berlalu itu kalau kita perhati, kalau kita mengambil iktibar daripadanya, dia akan memberi kebaikan kepada kita. Bahkan itu merupakan tuntutan syarak. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mengambil iktibar dalam kehidupan kamu, dalam peristiwa yang berlaku kepada kamu, apa sahaja ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala seru, wahai orang-orang yang mempunyai mata hati, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan basirah, pandangan hati ini. Apabila kita melihat, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan kita silih berganti siang dan malam. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi zalika la'ibratan liulil absar. Allah Ta'ala menjadikan malam berselisih. Ada kalanya malam, kemudian siang, kemudian malam balik. Kesemuanya dituntut kepada kita dalam tempoh tersebut, dalam masa tersebut, untuk kita mengambil pengajaran daripada pergantian, perselisihan malam dan juga siang itu. Abu Darda radhiyallahu anhu dia sebut kepada kita, ya bani Adam, innama anta ayyamun, kullama zahaba yawmun zahaba ba'du. Abu Darda dia sebut kepada kita, wahai anak cucu cicit Nabi Adam, kamu ni sebenarnya ialah masa. Dia kata kita ni sebenarnya masa. Ada orang yang umur 30, 20, 10. Ada yang 60, 70. Ada yang 100. Ada yang 130. Berbeza
Kita ni hakikat kita ialah terjemahan kepada masa. Innama anta ayyam. Kamu merupakan masa-masa, hari-hari. Kullama zahaba yawmun zahaba ba'du. Kalau sehari telah berlalu, bermakna berlalu sebahagian daripada kamu. Hari yang berlalu kita tak mungkin untuk patah balik, tak mungkin untuk kita ambil balik, kerana masa itu sebahagian daripada kita, sebahagian daripada manusia itu sendiri. Beruntunglah orang-orang yang mengisi masanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok matahari yang terbit dan juga yang tenggelam setiap hari, itu menunjukkan bahawa dunia yang kita ada sekarang tidak kekal, dia akan pergi. Itu merupakan istihar daripada Allah Ta'ala bahawa dunia ini akan pergi, kita juga akan pergi. Setiap sesuatu akan binasa. Begitulah juga kita, tuan-tuan. Ada seorang penyair dia sebut, daqatu qalbil mar'i qailatul lahu innal hayata daqaiqun wa sawani farfa' li nafsika ba'da mautika zikraha fadzikru lil insani umrun sani. Ada penyair dia sebut kepada kita, dia kata denyutan jantung kita ini berkata kepada tuannya, sesungguhnya kehidupan kita ialah minit-minit dan juga saat-saat. Sekarang kita pukul 8, hampir pukul 8. Kalau sejam ada berapa minit? 60 minit. Dalam tu ada saat, dalam tu ada minit. Kita ni, kehidupan kita ni, itulah kehidupan kita. Minit-minit dan juga saat-saat yang kita tempuh. Kemudian dia pesan kepada kita, farfa' li nafsika ba'da mautika zikra. Angkatkan sebutan nama kamu yang baik lepas kamu mati. Jangan kita burukkan nama kita. Jadikan nama kita harum. Apabila kita mati, orang masih sebut nama-nama kita ini. Fadzikru lil insani umrun sani. Sebutan yang baik bagi seseorang itu merupakan umurnya yang kedua. Kita matilah tapi orang dah sebut AJK Masjid Al-Muhsinin inilah yang banyak membuat pembaharuan, tajlid, buat perkara-perkara yang banyak membantu masyarakat. Orang akan sebut jasa-jasa dia. Kalau kita tengok ulama-ulama kita yang telah pun meninggalkan kita, tetapi nama-nama mereka masih disebut sampai hari ini. Imam Asy-Syafi'i, tokoh dalam mazhab kita, disebut sampai hari ini, dipuji, disebut namanya. Dan kita berbangga pula menasabkan mazhab yang kita pegang ini dengan mazhabnya, mazhab Asy-Syafi'i. Ulama-ulama yang lain macam itulah juga meninggalkan kitab-kitab mereka. Sebutan mereka ialah umur yang kedua bagi mereka. Walaupun mereka, jasad mereka telah pun pergi, tetapi sebutan itu merupakan sebutan nama mereka masih ada. Fudail bin Iyad, dia jumpa seorang lelaki. Dia pun kata dekat lelaki tadi, wahai lelaki, berapa umur hang ni? Lelaki ni kata, aku umur 60. Kemudian Fudail bin Iyad kata, apabila kamu dah masuk umur 60, bermakna kamu sudah hampir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki ni kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail pun tanya dekat lelaki tadi, apa pengetahuan kamu? Hang tahu tak apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Dia kata, aku tak tahu.
Fudail bin Iyad kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ialah seseorang itu apabila dia mengetahui dia ialah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pasti akan kembali kepadanya. Dan dia mesti mengetahui apabila dia kembali, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangkitkan di padang mahsyar. Dan siapa-siapa yang mengetahui bahawa dia akan dibangkitkan, hendaklah dia mengetahui dia akan ditanya. Kamu kena bersedia untuk menjawab soalan. Dan kamu akan dibangkitkan, kamu akan ditanya, kamu kena bersedia untuk menjawab ke atas amalan-amalan yang kamu lakukan. Laki ini kata dekat Fudail bin Iyad, payah juga tu dia kata. Dia kata famal hilah. Ada hilah. Aku yang umur 60 ni kalau mati bertemu dengan Allah Ta'ala, aku nak pelari daripada soalan tadi, ada tak cara dia? Fudail bin Iyad kata mudah saja. Fudail bin Iyad kata tuhsinu fima baqi yughfar laka ma madha. Petua daripada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad kata hang jangan duk tengok dah kisah lama, mungkin banyak kisah gelap belakang selama 60 tahun ni, tapi hang kena perbaik sisa-sisa yang berbaki ini. Tuhsin, baiki sisa-sisa umur kamu, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kamu yang lalu. Kemudian Fudail bin Iyad dia pesan kepada lelaki tadi, sekiranya kamu masih lagi buat kesalahan pada umur yang berbaki ini, bermakna kamu telah buat perkara yang sama. Kemudian dia pesan wal a'malu bil qawatim. Amalan-amalan kita dikira di penghujung hidup kita. Walaupun ada orang yang zaman gelapnya banyak benda-benda yang jahat yang dibuat, tetapi pengakhiran itulah yang diambil kira. Kalau dia mati dalam husnul khatimah, insya-Allah syurga lah untuknya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang patut kita buat apabila kita sambut tahun baru ini, tuan-tuan? Yang kedua, ulama sebut ialah kita dituntut untuk optimis dalam kehidupan kita, menaruh harapan. Jangan kita bersangka buruk, berfikiran negatif. Lawan kepada optimis ialah pesimis. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha sebut, kana yu'jibuhu alaihi salatu wassalam al-fa'lul hasan wa yukrihu at-tiyarah. Nabi SAW sangat suka kepada menaruh harapan yang baik dalam kehidupannya, dan Nabi benci pemikiran-pemikiran yang negatif, pesimis. Nabi tak suka. Kita nak melangkah tahun, kita yang sedang berada di awal tahun 2024, kita kena bersangka baik, menaruh harapan. Kita makin lanjut usia kita, makin kita masuk ke tahun hadapan, tahun baru 2024, 2025, kalau panjang 2026, kita kena menaruh harapan yang baik, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita duk morot, tahun ni nampak gaya ni, bawang pun kita tak tahu. Dah India apa? India depa pun, depa kami makan bawang banyak ni. Nak ekspor gambar jenak depa pun berhenti. Tak cukup dengan bencana alam apa semua, banjir besar apa semua, depa tak cukup. Bawang ni harga. Kita kata macam mana ni mentabak kita ni. Kita kira mentabak lah. Bulan puasa tak apa hari, mentabak macam mana nak jual berapa ni. Dulu RM5 dah ni, yang naik RM1 pula ni. Nampak kuih lorak dah ni. Jangan macam tu, tuan-tuan. InsyaAllah ada.
bawang dari Cina pun ada kan. Bawang Holland pun ada, bawang macam-macam. Jadi kita kena bersangka baik dalam kehidupan kita. Tahun-tahun yang mendatang pun macam tu lah juga. Jangan kita ada berfikiran negatif. Nabi tak suka. Tadi Nabi sebut, Aisyah sebut, Nabi suka menaruh harapan dalam kehidupan Nabi. Nabi tak suka pesimis, Nabi suka optimis. Bahkan lebih daripada itu, Nabi pernah menyebut dalam sebuah hadis, "Iza qala halakan nasu fahuwa ahlakuhum." Kalau ada orang yang berkata manusia hari ni habis dah, rosak habis, lingkup habis dah, Nabi kata fahuwa ahlakuhum, dialah yang paling lingkup di antara yang terlingkup tadi. Mungkin ada orang dia tengok hari ni macam-macam. Kita tengok kerosakan, contohlah kerosakan, maksiat, macam-macam benda-benda yang tak elok yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita pun kata habis dah masyarakat hari ni. Jangan kata macam tu. Maknanya apa? Kita tidak menaruh harapan, kita tidak bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Kita anggap seolah-olah mereka ni akan lingkup dan akan tidak berkesempatan untuk bertaubat. Nabi kata jangan kata macam tu. Kalau ada orang yang kata macam tu, habislah masyarakat kita hari ini, lingkuplah masyarakat kita hari ini. Nabi kata dialah yang paling lingkup. Pasal apa? Dia membesarkan dirinya, mengkagumkan dirinya, meremehkan orang lain. Kemungkinan ahli maksiat itu diberi kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taubatnya lebih besar daripada orang yang berkata tadi itu. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW sering melihat ke hadapan. Apabila bertambahnya musibah ataupun cabaran dalam dakwah Nabi, lagi Nabi optimis. Itu panggil Nabi. Lagi banyak cabaran, lagi banyak halangan, lagi banyak optimis daripada Nabi SAW. Ada sebuah hadis Nabi SAW masa Nabi duduk lena, duduk tidur di bawah bayangan Kaabah. Masa tu belum berhijrah. Sahabat-sahabat Nabi SAW mai jumpa Nabi. Masa tu ada sahabat Nabi yang kena macam-macam, dibuli, diazab oleh kaum musyrikin. Mereka pun kata dekat Nabi, "Wahai Rasulullah, doalah untuk kami ni supaya dakwah Islam ni berjalan lancar. Kami yang masuk Islam ni tak dihina, tak dizalimi. Percepatkan kemenangan untuk kami. Kami dah tak sabar lah." Sahabat kata dekat Nabi, doalah kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bangkit daripada tidur Nabi dalam keadaan muka merah. Nabi kata, ingat, dakwah ni bukan mudah. Nak sebarkan Islam ini bukan mudah. Nabi kata orang zaman sebelum kita dulu, mereka berdakwah sampai dikerat tubuh badan mereka, berpisah bahagian kiri dengan bahagian kanan. Itu pun mereka masih lagi kekal dalam Islam mereka. Kemudian Nabi SAW sebut Allah Ta'ala akan mengembangkan agama ini. Dan Nabi sebut, tetapi kamu kalut sangat, kamu minta disegerakan perkara yang tak sepatutnya. Apa tindakan kamu, apa kerja kamu untuk nak meluaskan dakwah Islam ini? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok sejarah hidup Nabi SAW, Nabi yang begitu sangat optimis ini dalam kehidupannya. Masa apa nama? Ingat tak? Semasa dia Taif, macam mana penduduk Taif buat macam-macam. Akhirnya malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi. Nabi doa, Nabi sebut, aku lemah ya Allah, bantu aku. Malaikat Jibril mai lepas Nabi baca doa tu. Malaikat Jibril kata dekat Nabi, Allah Ta'ala dengar doa kamu dan apa yang kaum kamu buat kepada kamu. Allah Ta'ala kirim kepada kamu malaikat gunung untuk kamu perintah malaikat gunung ini buat apa yang kamu nak. Kemudian lepas itu malaikat
gunung tadi panggil Nabi SAW, bagi salam dekat Nabi, kata dekat Nabi, wahai Muhammad, Allah Ta'ala dah dengar doa kamu tadi, apa yang penduduk Taif buat dekat kamu. Kami ni malaikat yang jaga gunung, Allah Ta'ala kirim kepada kami untuk buat apa yang hang nak. Mau tak kalau kami angkat gunung ni hempak atas penduduk Taif? Apa kata Nabi SAW? Bal arju an yakhruja Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdah wa la yushriku bihi syai'an. Bahkan aku mengharapkan, apa nama Nabi kata tak? Tak payah. Kalau hampa angkat gunung tadi hempak atas penduduk Taif, habis bukan dekat depa mati. Zuriat depa, pelapis depa piak habis. Tak ada. Pupus habis. Aku harap walaupun mereka tak beriman hari ini, aku harap anak cucu yang keluar daripada sulbi mereka akan menyembah Allah Ta'ala, tidak mensyirikkan Allah. Kita pun macam tu juga kan, kadang-kadang kita marah ke orang lain, kita doakan supaya dia mati. Ataupun kita tengok mereka ni berkumpul buat maksiat, ya Allah turunkan bala, rugilah. Bukan kita saja nak masuk dalam syurga, kita pun yang tak mau masuk, yang nak ajak ramai-ramai masuk dalam neraka ni siapa dia tuan? Iblis. Betul tak? Iblis dia bekerja dia bagi putus asa. Dia nak ajak orang ramai-ramai masuk neraka. Kita pula nak pergi buat kerja dia, matikan orang yang buat jahat ni, biar mampu fikir dia. Lepas tu rugilah, generasi dia akan pupus. Sedangkan kita dituntut seperti Nabi SAW. Apa yang mereka buat dekat Nabi, Nabi mendoakan akhirnya. Hari ni tuan-tuan pergi Taif makan buah apa? Haji Iskandar makan buah apa? Buah tempatan di Taif tu buah apa? Buah pikrak. Buah banyak lah. Ada buah import juga. Buah betul tu buah apa? Tak bagi jawab lah. Mesti ada ya kan. Hak import tu lah ada. Yang tempatan mesti ada tuan-tuan. Baik. Yang ketiga, apa yang patut kita buat dalam kehidupan kita di awal tahun baru ini tuan-tuan. Yang ketiga ulama sebut ialah kita merancang urusan dunia kita dan juga urusan akhirat kita. Nabi SAW tunjuk kepada kita. Nabi berdakwah, Nabi berhijrah, Nabi mempunyai perancangan. Cuba kita tengok Nabi SAW berhijrah. Sebab tu kalau nak kira cara Sayyidina Umar, cara dia berhijrah tak dijadikan contoh. Sebab dia bukan seorang Nabi kan. Sayyidina Umar sebelum dia berhijrah, dia tawaf dekat Kaabah. Dia kata siapa nak jadi siapa yang nak anak dia jadi yatim, bini ni dah jadi janda, main jumpa aku di belakang bukit. Sebab perbuatan dia bukan perbuatan Rasul, dia perbuatan sahabat, tak terikat dengan wahyu. Nabi SAW tak buat macam tu. Bukan kata Nabi takut tak. Kalau Nabi SAW buat macam tu, apa akan jadi tuan-tuan? Orang akan anggap kata cara Islam macam ni, nak hijrah pun kena pergi cabak dulu. Habislah, tak dah sampai Madinah berkapak mati. Sahabat-sahabat Nabi pergi dulu. Nabi rancang Sayyidina Ali duduk di rumah, beda, agihkan balik barang-barang simpanan dia dekat Nabi. Kemudian baru Nabi pergi. Ikut pula jalan ikut, tak guna jalan biasa. Ada perancangan yang Nabi SAW tunjuk kepada kita. Macam itulah juga masjid kita tuan-tuan. Masjid kita pun kena ada perancangan untuk belia. Alhamdulillah, belakang sana dah ada apa? Impor. Ada piala, hadiah apa semua tu bagus. Banyakkan lagi tuan-tuan program-program untuk remaja. Program kita malam ni untuk wagamah kan? Wagamah. Saya seorang je budak.
Kalau yang lain mau agama, tak ada lah, ada 3 orang kan. Kita kena tengok apa program yang boleh menarik anak-anak muda kita. Kena ada tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Kita tak mau masjid kita ada usaha dah masjid ni. Dulu tak masjid apa jadi masjid. Dulu surau lah. Dulu surau jadi masjid. Lepas tu boleh buat jemaah pula sini. Kita nak anak-anak kita, anak muda ini, mereka datang ke masjid. Program mereka tak sama dengan kita tuan. Mereka bukan boleh duduk setengah jam 40 minit macam ni tuan. Tak boleh. Mereka ada program yang khusus. Kalau kita rancang, insya-Allah manfaat yang besar untuk anak-anak karya kita. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuba kita tengok tuan-tuan. Kalau bab dunia kita telah pun merancang. Kita beli insurans ke, kita beli takaful ke, kita beli medical card ke, macam-macam yang kita buat. Akhirat kita juga perlu merancang. Cuba kita tengok amalan-amalan kita ini semakin bertambah ataupun semakin berkurangan. Adakah kita mentadabbur isi Al-Quran? Sebab tadabbur ni sangat penting. Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatazakkara ulul albab. Allah Ta'ala sebut Al-Quran ini kami turunkan kepada kamu. Tujuannya apa? Allah Ta'ala sebut tujuan dia, motif dia, supaya kamu mentadabbur ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Bukan hanya untuk dibaca. Tak apalah tuan-tuan yang ada grup baca bayati ke apa lagi, lagu-lagu taranum kan silah. Tapi jangan lupa apa nama, side kita, bahagian untuk tadabbur tu kena ada. Sebab apa? Tujuan asal dia kitab hidayah, petunjuk kepada kita. Kalau kita tak mengambil ayat-ayat ini sebagai peringatan, tadabbur untuk kita, sayang. Kemudian Allah Ta'ala sebut waliyatazakkar ulul albab, dan supaya menjadi pengajaran kepada orang-orang yang mempunyai akal-akal yang mahu berfikir. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga kita juga perlu bermuhasabah, merancang kehidupan kita, dan juga bermuhasabah tengok sejauh mana hubungan kita sesama masyarakat. Nabi SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis. Nabi kata, ala ukhbirukum biman yuhramu 'alan nar wa man ala ukhbirukum biman yuhramu 'alan nar wa man tuhramu 'alaihi an-nar. Ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Nabi sebut, mau tak aku bagi tahu orang yang tak disambar oleh api neraka, orang yang diharamkan kepadanya api neraka. Sahabat tanya apa dia? Nabi sebut orang-orang yang mudah untuk dihampiri, orang-orang yang mudah untuk bergaul dengannya, dan dia mudah berurusan dengannya. Orang-orang yang macam ni tuan-tuan, Nabi suka. Tak menyulitkan orang, tak mensukarkan orang. Yang keempat, apa yang perlu kita buat pengisian kita di awal tahun baru ini, tuan-tuan? Yang keempat ialah kena ada azam yang kuat. Azam yang kuat. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu berazam nak buat sesuatu, kemudian fatawakkal 'ala Allah, berserahlah urusan kamu kepada Allah Taala. Azam kita rancang, kemudian kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ataupun tidak. Nabi SAW selalu membaca doa ini. Ulama sebut,
Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan pada urusan ini dan juga keazaman di atas perkara yang baik. Nabi sendiri baca. Nabi kata, ya Allah, kuatkan aku. Berikan kepada aku sabat, kekuatan, ketetapan untuk melaksanakan tugas sebagai seorang rasul ini dalam menyebarkan dakwah Islam ini. Kemudian aku memohon kepadamu azam yang kuat untuk melaksanakan perkara yang baik. Dalam kehidupan kita macam-macam ujian yang melanda. Nabi SAW tunjuk kepada kita contoh. Semasa peperangan Uhud, macam mana sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang Nabi kasih, ramai yang terkorban. Terduduk sahabat-sahabat Nabi. Allah Ta'ala turun ayat Al-Quran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala kata, jangan kamu berasa hina. Memang nampak dalam peperangan Uhud ni, nampak kamu kalah. Orang-orang yang kamu kasih ramai yang mati. Macam-macam mereka buat kepada jenazah-jenazah sahabat Nabi. Allah Ta'ala kata, jangan kamu berasa lemah. Wala tahzanu, jangan kamu berasa sedih. Wa antumul a'laun, kamulah yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Dengan syarat in kuntum mu'minin, sekiranya kamu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azam yang kuat ini, tuan-tuan, kadang-kadang azam yang kuat ini diberikan pahala oleh Allah Ta'ala walaupun dia tak sempat melakukannya. Nabi sebut dalam sebuah hadis, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanah. Siapa-siapa yang berazam nak buat benda baik tapi ada halangan, dia tak buat, Allah Ta'ala catat baginya satu kebaikan. Ada sahabat-sahabat kita yang mungkin ambil sembahyang maghrib tadi, gaya nak mai, ada tamu mai rumah, ada halangan, layan tamu, tak sempat sembahyang berjemaah di masjid, dapat pahala. Pasal apa? Dia telah pun berazam untuk mai ke masjid, niat, tapi ada halangan, dia dapat bahagian yang lebih. Bahkan Nabi sebut dalam sebuah hadis, ada kalanya azam yang kuat itu mengatasi orang yang tidak kuat azamnya. Ada kala azam yang kuat ini mengatasi orang yang tidak kuat azam. Contoh macam mana? Nabi kata dalam sebuah hadis, sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham. Nabi kata, ada orang yang bersedekah 1 dirham, tapi 1 dirham dia, pahala dia mengatasi orang yang bersedekah 1000 dirham, 100,000 dirham. Dia sedekah 1 dirham saja, RM1 saja. Betul tak? Dia sedekah RM1 saja, tapi RM1 dia tu nilai di sisi Allah Ta'ala lebih daripada 100,000. Mana Allah? Sahabat tanya dekat Nabi, wahai Rasulullah, macam mana ni? Dia sedekah 1 dirham saja, kawan ni 100,000 dirham. Nabi kata, rajulun kana lahu dirhaman. Nabi kata, dia ni ada 2 dirham saja. Duit dia seluk poket, ada 2 dirham saja. Fa aqaza ahadahuma fatasaddaqa bihi. Dia ambil 1 dirham untuk dia nak sara hidup dia, 1 lagi dia bersedekah. Yang kedua pula, yang sedekah sebanyak 100,000 dirham tu pula, dia ada harta berjelak banyak, jutawan, tapi dia hanya memberi sebanyak 100,000 dirham. Kawan tadi yang sedekah 2 dirham,
dia telah bersedekah dengan separuh daripada harta dia. Nampak tak? Sedangkan yang si kaya berjela tadi, dia tak sampai separuh daripada kekayaan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, azam yang kuat. Baik. Yang kelima, apa yang patut kita buat di awal tahun baru ini, tuan-tuan? Yang kelima, ulama sebut ialah at-tajdid, pembaharuan. Dalam hidup kita kena ada pembaharuan. Iman kita kena diperbaharui, digilat. Ni tuan-tuan main masjid ni, kita perbaharui iman kita. Kita sembahyang, kita baca Al-Quran, iktikaf dalam masjid, dengar kuliah, memperbaharui iman kita. Berdoa, bertahajud, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan juga memperbaharui cara kita berdakwah. Cara berdakwah dia berbeza-beza. Cara pendekatan dakwah pun berbeza-beza. Banyak. Zaman dulu mungkin boleh terima, tapi zaman sekarang tak boleh nak terima. Pendekatan perlu diubah, tak menjadi masalah. Yang penting dakwah sampai. Pembaharuan dalam iman kita, dalam dakwah kita, dalam kehidupan kita, dalam kerja buat kita. Itu merupakan perkara yang dituntut dan juga sangat dikasihi oleh syarak. Kerana manusia ini dia memang cepat cemut. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menjadikan alam ini berbeza-beza dan juga sering berubah-ubah. Contoh Allah Ta'ala sebut, cuba kita tengok tentang Allah Ta'ala sebut, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وقرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan, tidakkah kamu melihat kepada langit yang Allah Ta'ala turunkan daripadanya hujan? Daripada hujan tersebut Allah Ta'ala kata kami terbitkan buah-buahan yang berbeza-beza warnanya. Buah durian ada berapa jenis? Buah-buah yang pelbagai, merah, macam-macam. Kalau pisang ada warna merah, tahu tak? Kulit pisang tu warna merah. Ada durian belah mana tu isi warna merah. Durian apa tu? Ada isi dia warna merah. Kalau kita tak makan dah, kita terima sangking kan. Buah-buahan yang pertama pelbagai dah, warna berbeza. Nak abang kata apa? Tabiat manusia memang tak boleh statik. Dia kena berubah, kena ada pembaharuan. Allah Ta'ala sebut lagi, wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Gunung ganang yang pelbagai jalur dan juga lorongnya. Ada yang warna putih, ada yang warna merah, ada yang gelap, hitam gelap. Termasuklah juga Allah Ta'ala kata wa minan nas, manusia pun macam-macam warna. Cuba kita tengok. Saya dengan tu imam lain warna, yang abang kanan pun lain. Itu terus sama-sama Melayu, lain bangsa. Tak melulu Cina, India, negara-negara yang berbeza-beza, bangsa yang berbeza, warna berbeza, bahasa berbeza. Wadawa, binatang-binatang juga berbeza warna, berbeza tabiat. Wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kazalik. Dan juga binatang-binatang yang kita duk makan, binatang-binatang yang lain. Kemudian Allah Ta'ala sebut
hanya sahaja yang takut kepada Allah Ta'ala ialah di kalangan hambanya, iaitulah para alim. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita perlu memperbaharui iman kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita menziarahi orang yang sakit, kita akan menghargai nikmat kesihatan kita. Kita bertanya kepada orang yang anak yatim, kita menghargai orang-orang yang tidak mempunyai bapa. Menghargai orang yang mempunyai bapa. Membantu orang-orang yang lemah dan juga sebagainya. Dan yang terakhir ialah tuan-tuan, perkara yang patut kita buat di awal tahun baru ini ialah kita mengisi masa kita, mengambil peluang masa-masa yang ada itu dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita tak tahu kita ajal kita bila, tuan-tuan. Nabi sebut kepada sahabat Nabi, Nabi kata ajilul khuruja ila Makkah. Nabi kata hampa segeralah keluar ke Mekah buat haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu min maradin aw hajah. Pasal kita tak tahu, kalau kita duk berlengah-lengah tak pergi buat haji, tiba-tiba kita jatuh sakit, tak boleh pergi buat haji, ataupun ada halangan-halangan, segeralah Nabi kata. Dalam hadis yang lain Nabi kata, man arada al-hajja falyata'ajjal. Siapa-siapa yang nak buat haji, hendaklah dia segera. Jangan duk tangguh. Ada cukup belanja ilmu, segera akan melaksanakan ibadah haji ini. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menempelak orang-orang kafir. Apabila mereka duk menjerit dalam api neraka, Allah Ta'ala tanya dekat mereka, mereka tak ambil peluang. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir fazuqu fama lil-zalimina min nasir. Bukankah kami telah memberikan kepada kamu tempoh masa yang cukup panjang? Patutnya masa tu umpah ambil pengajaran, isi masa dengan amalan, beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi tak, umpah kufur dengan Nabi, akhirnya rasakan azab api neraka. Allah Ta'ala tegur orang-orang kafir yang tidak mengambil pengajaran. Kemudian Allah Ta'ala memuji orang-orang yang beriman pula. Allah Ta'ala kata, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil qaliyah. Allah Ta'ala kata, wahai penduduk syurga, makan, minumlah puas-puas. Ini merupakan balasan terhadap amalan yang kamu lakukan di dunia dulu. Itu dia. Allah Ta'ala puji orang beriman kerana mengisi masa dengan perkara yang baik. Utamanya ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Yusuf Al-Qardawi dia sebut kepada kita, orang yang cuai masa, orang yang buang masa ni, dia kata apa? Inna man yaqtulu waqtahu innama yaqtulu nafsah. Dia Yusuf Al-Qardawi dia sebut, almarhum, dia kata siapa yang bunuh masanya bermakna dia telah membunuh diri dia. Anak-anak kita kadang-kadang gila gadget ni, lem macam demingnya. Lalu generasi apa lah, Z, dia kira game sikit-sikit game. Yusuf Al-Qardawi dia sebut, siapa yang bunuh masanya bermakna dia telah membunuh diri dia. Ini merupakan kesalahan membunuh diri secara pelan-pelan. Pasal apa? Hang ada orang macam tak ada. Pasal apa? Dia telah membunuh kekuatan yang ada dalam diri dia, masa yang patut diisi dengan perkara yang baik. Ibnul Qayyim dia sebut kepada kita, yang terakhir ialah idha'atul waqti asyaddu minal maut. Mensia-siakan waktu itu lebih dahsyat daripada mati. Orang yang mensia-siakan masa lebih dahsyat daripada mati. Kerana orang yang mensia-siakan masa, dia telah terputus hubungannya dengan Allah
dan juga hari akhirat. Adapun orang yang mati, dia hanya terputus daripada keluarga dan juga dunia dia sahaja. Maknanya orang yang sia-siakan masa ini sangat teruk berbanding daripada mati. Dia telah mati sebelum jasadnya mati. Dan yang terakhir tuan-tuan, Imam Hasan Al-Basri dia sebut kepada kita, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu minkum harasan ala dirhamikum wa dananirikum. Aku telah berjumpa dengan kaum sebelum kamu, mereka ni cukup jaga masa mereka lebih daripada kamu duk pulun cari harta kamu. Aku duk dalam zaman, aku duk tengok mereka duk berlomba cari harta. Bagus kalau kena kaya dah. Tapi zaman aku dulu, mereka cukup jaga masa mereka lebih daripada kamu berlomba cari duit kamu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala memberikan bantuan kepada kita, mengisi masa kita dengan ketaatan dan membantu kita untuk mengingati kepadanya, bersyukur kepadanya dan memperelokkan amalan kepadanya, dan menjadikan tahun kita ini tahun yang mendapat kemenangan. Walaupun sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, yang jumlah bilangan mereka yang dibunuh semakin bertambah, hari ini masih lagi juga ada serangan. Jangan kita berputus asa. Kita kena beroptimis seperti mana Nabi SAW, dan insya-Allah Allah Taala akan memberi kemenangan kepada kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.